Syahwin Orkestra seketika nanti nak bersembang-sembang dengan mereka. Sementara itu kita nak kembali bercerita tentang trauma dalam kalangan kanak-kanak ini apabila berlaku sesuatu peristiwa. Jadi saya bersama dengan Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, pakar perunding psikiatri Universiti Malaya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tadi pagi kita dah kongsikan tentang kanak-kanak 2 tahun yang hilang 18 jam dan dijumpai, dan mungkin kita dewasa ni atas rasa belas kasihan sebab dia kanak-kanak anak yang sangat kecil lah. 18 jam tu satu tempoh yang lama kan. Kita mengandaikan itu adalah dia mungkin akan trauma lah. Ya. Okey. Sebenarnya kalau lihatlah kes macam ini, pertama kanak-kanak umur 1 tahun, 2 tahun dia memang tak boleh bersendirian langsung. Ya. Kalau dibiarkan sendiri, semestinya mereka buat satu perkara. Kalau tak di luar rumah macam ini, mungkin ada kes yang hilang dari rumah, mungkin dalam rumah tu dia jatuh ke, dia colek lah kalau kita biarkan kan. Jadi kalau ikut elemen ini semua, dari segi kesihatan mentalnya, dia istilahkan macam pengabaian, neglect. Ya. Jadi memang kalau lihatkan macam umur 1,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun terlalu muda untuk dibiarkan bersendirian. Dan bayangkan kalau lokasi rumah tu tepi lombong, dia Datuk pun boleh jadi satu yang tiba-tiba dapat lemas, ataupun kes tertentu macam ni dia kalau tepi hutan digigit ular dan sebagainya. Jadi itu satu mana, tapi bila dia hilang tu dia mengalami satu pengalaman dia sendiri juga. Di mana kalau lihat kanak-kanak kecil ni, bentuk pengabaian ataupun abuse tu sendiri yang paling ringan, tak bagi dia makan. Contoh 18 jam dia tak tahu apa nak makan. Mungkin dia mengutip benda-benda yang berbahaya juga untuk ini. Jadi banyak elemen dekat sini yang kanak-kanak di awal yang terlalu macam mungkin baby, besar sikit pada baby lah kan, dia boleh jalan sendiri, tapi dia semestinya trauma. Dan alhamdulillah nasib baiklah kalau kes-kes tu ibu bapa tengok dalam keadaan yang baik bila dia dapat cara fizikalnya. Tetapi kadang-kadang impact dia di kemudian hari. Kadang-kadang ini sebagai satu tanda bahawa ada elemen-elemen lain lagi di mana yang dia kata apa tu, kemahiran keibubapaan tu perlu. Maknanya dari segi penjagaan tu satu. Keduanya melayan emosi anak-anak ini. Kadang-kadang kecuaian tu kita lihat dari segi kita jaga anak yang satu lagi, tapi kita kita mungkin kata nak pergi ambil anak sekolah kata kan, ada anak satu lagi yang kecil, kita suruh abang dia yang umur kecil juga 5 tahun duduk rumah, itu pun boleh jadi baik. Jadi banyak elemen ni yang saya lihat, ini satu daripada elemen yang dikatakan kecuaian tu. Okey, doktor lebih menjurus kepada apa yang ataupun tindakan yang boleh menyebabkan trauma itu berlaku. Saya nak ambil contoh insiden yang kanak-kanak 2 tahun ini. Macam mana kita boleh tahu, sebab 2 tahun ini bagi mereka, kami tak baru berbincang tadi saya dengan Nadia, bagi mereka mungkin belum ada rasa takut lagi. Kalau menangis pun sebab lapar dan mengantuk dan sebagainya. Takut tu belum instill dalam diri mereka. Jadi hilang ke apa semua tu bagi mereka mungkin satu eksplorasi ataupun adventure. Kan? Sebenarnya kalau lihat perasaan takut tu mungkin tak ada, tetapi macam kanak-kanak baru lahir, istilah pertama bonding. Maknanya hubungan dia dengan, dia tahu elemen dia yang bagi susu dia, yang bagi makan dia, yang melahirkan dia. Maknanya ibunya terlalu penting dalam hidupnya. Jadi bila jauh daripada elemen objek yang dia rapat dengan cara emosi, tapi dizahirkan cara fizikal, macam bagi dia makan, feeding dan sebagainya, dia mungkin jadi anxiety, jadi lebih risau contohnya. Mungkin elemen takut kalau umur 1-2 tahun, dia mentafsirkan emosi itu terlalu sikit. Macam contohnya dia mungkin ada risau, dia mungkin rasa marah macam itu. Itu emosi dia nombor 1. Kemudian bila dia makin membesar, umur 3-4 tahun, dia ada start rasa takut, dia memahami perasaan kesakitan, emosi dan sebagainya. Jadi walaupun kita nampak tafsiran kita kata dia tak ada ketakutan pada masa itu, tetapi elemen dia mungkin satu tekanan. Contohnya dia kelaparan, sebab 18 dia ketakut 18 jam berjauhan
jauh daripada sumber makanannya, objek yang dia rapat, bonding dan sebagainya. Ini ada implikasi psikologikal jugalah. Kalau sebab kalau dibiarkan benda ni berlarutan, mungkin dia boleh efek, ada yang mengatakan macam self esteem, keyakinan diri dia di kemudian hari lah. Mungkin masa peringkat awal kita boleh lihat pun, kalau kita buat susulan rawatan atau pemerhatian kepada, saya tak suka kata rawatan lah, kita kena perhatikan. Dan macam yang jadi pada keadaan ni, kanak-kanak macam ini perlu ada di follow up lah. Mungkin peringkat awal 6 bulan sekali, sebut setahun sekali sekurang-kurangnya, melihat perkembangan progres dia. Bukan saja progres fizikal, masa umur berapa dia boleh berjalan atau boleh kontrol kemarahannya dan sebagainya, tapi dilihat juga perkembangan emosinya, interaksi antara dia dan ahli keluarga dan sebagainya. Okey, sekarang kita bercakap tentang ibu bapa. Trauma ni sesuatu yang kita kalau boleh tak nak berlaku pada anak-anak kita. Tapi pada masa ibu bapa sering mendidik anak dengan cara jangan ni nanti macam menakut-nakutkan. Jadi apabila mereka mengalami peristiwa tu, kemudian trigger ingatan yang ni jangan bahaya, ada hantu dan sebagainya. Jadi benda itu akan, adakah ia menokok tambah lagi kesan trauma tu? Dia didikan lah. Ini maksudnya kemahiran keibubapaan lah. Saya rasa pada zaman ini memang penting. Dengan pertama, kadang-kadang ibu tu, ini cara keadaan realistik lah. Dah 3-4 bulan kita ibu-ibunya dah pergi kerja. Yang jaga dah objek lain dah. Maksud saya pembantu rumah ataupun babysitter dan sebagainya. Ini mengganggu perkembangan dia. Jadi kalau dilihatkan cara didikan tu, perlu ada kemahiran yang mungkin walaupun jumpa anak sebelah petang dan sebagainya, tetapi mungkin emotional relationship tu lebih penting. Maknanya emosi pula, jangan emosi yang negatif kita bagi. Maksudnya kita bagi emosi marah aja. Mungkin kita stres di tempat kerja, kita balik kita lebih kepada yang negatif. Itu tak boleh, tak boleh. Tapi kita tak tengok anak ni, bila kita suruh dia angkat pakaian, dia tolong angkat, kita mungkin umur 1 tahun dia terlalu kecil, tapi dia buat benda tu, kita puji dia, kita tunjuk, walaupun dia mungkin tak memahami secara perkataan yang kita cakap, tapi kanak-kanak kadang facial expression, mimik muka kita, body language kita, itu dia lebih sensitif. Jadi dia tak faham perkataan mungkin, tetapi dia tengok senyum yang ikhlas tu, itu mungkin memberi satu input yang positif kepada anak-anak tu. Jadi kalau kata jangan, ataupun cara kita didikkan tu hanya menggunakan tanpa kita jelaskan apa keadaannya, kita kata tak boleh, itu tak boleh, ataupun kita bagi satu perkara yang mungkin dalam konteks ini society, budaya kita kadang-kadang ada yang tidak kena. Contoh kita tak ceritakan kenapa dia tak boleh ambil air panas contohnya, kata kan, kita kena bagi tahu, kalau tak melecur contohnya kan. Jadi kita walaupun peringkat umur 2 tahun 3 tahun dia tak faham, tapi secara tak langsung kita dengan dewasa ni, bila kita cakap dengan nada yang baik dan sebagainya, facial expression yang ada dekat situ, body language, anaknya akan belajar, role model dia akan menjadi lebih bagus lagi pembesarannya. Doktor, ini satu yang tricky lah, sebab nak anak tu mendengar kata. Jadi pendekatan budaya orang Malaysia, orang Melayu dah khususnya, ialah dengan menakut-nakutkan. Kan, jangan buat tu nanti kena ni dan sebagainya. Takut hantu lah, takut muka melecur lah kalau yang sebagainya. Adakah cara terbaik supaya apabila mereka mengalami peristiwa itu, sebab kemalangan akan berlaku bila-bila pun kita berisiko tak tahu. Risiko tu risiko tu ada. Jadi setidak-tidaknya mereka tahu, mereka dididik dengan cara betul, jadi tidaklah terkesan sangat sampai traumatik. Sebab kadang-kadang benda-benda kecil pun, benda-benda remeh, tak tahu lah, setengah orang takut dengan lipas ke, dengan lipan ke dan sebagainya kan. Walau benda tu mungkin ada cara didikan yang lebih kalau dekat rumah tu dengan lipas contohnya, binatang tu kotor pun kan kalau dia pegang. Tapi saya rasa kalau dalam konteks ni, kalau ibu bapa tu lebih kena bersedia lah. Maknanya bila kita bercakap tu, guna satu nasihat daripada ambil rotan, ataupun kita gunakan pendekatan psikologi, cara punishment lah kiranya kita tunjuk. Jadi
sebenarnya dari segi psikologi ni untuk membentuk satu kelakuan itulah punishment dengan reward. Maknanya lebih baik kita menggunakan approach reward. Jadi memberi penghargaan ataupun di luar negara kadang-kadang di US atau dia ada dari segi child psychology dia bagi macam point ataupun kita bagi token. Dah cukup 3 token boleh pergi KFC. Contoh dia lah. Ni tapi maksudnya bagi menggalakkan motivasi. Jadi di situ membina keyakinan diri, satu appraisal daripada kita ridicule ataupun memperlekehkan kanak-kanak kan, ataupun bagi elemen negatif saja. Jangan don't macam tu je lah kita katakan. Ataupun kita menakutkan dia, kata kalau balik maghrib kata nanti kan kena sapu hantu contohnya. Jadi kita bagi encouragement balik awal. Jadi kalau minggu ini balik awal contohnya tak balik lewat, kita boleh pergi jalan hujung minggu nanti. Tapi ibu bapa bila cakap macam tu kena penuhi. Kalau tak penuhi pula nanti dia janji kosong saja. Kanak-kanak ni belajar ini bukan betul. Sekali, 2 kali lalas dia pertama dia hilang kepercayaan pada ibu bapa dia lah. Ini implikasi yang lebih lanjut lagi. Keduanya kanak-kanak pun belajar dengan cara macam tu nanti. Itu juga kita boleh bawa bincangan soalnya janji kosong daripada ibu bapa. Itu kena ingat. Okey, soalan terakhir saya. Kalau misal kata mereka dah melalui satu trauma, kita boleh nampak, ada yang nampak, ada tak trauma yang kita tak nampak ataupun tidak ketara, tapi sebenarnya kanak-kanak itu mengalami trauma. Okey, inilah elemen trauma ni. Saya rasa physical abuse ni ataupun trauma dari segi fizikal amat jelas. Maksudnya kita nampak ada tanda-tanda dia. Atau seksual pun kadang-kadang trauma dari segi seksual kita boleh. Tetapi pengabaian emosi ataupun pengabaian cara keseluruhannya, contohnya kita tak jaga ataupun tak kisah emosi anak, kita jarang memuji anak, kita ambil berat satu anak banding dengan anak yang lain dan sebagainya. Ini yang sukar kita sedari ataupun kita kesan. Cuma itulah saya rasa macam konteks ni ke ibu bapa ilmu parenting tu ke ibu bapa tu penting. Mungkin boleh buat pada masa kursus nikah contoh dia. Diulang banyak kali ataupun kadang-kadang dalam konteks kesihatan pun yang belum bersalin kita ada panggil antenatal masa dia ni, masa follow up tu. Jadi elemen psikologi bukan sahaja persediaan fizikal untuk anak ni, tapi kita masuk elemen nanti anak ni macam ni cara. Jadi pertama dia tak ada kejutan apabila kelahiran. Keduanya dia akan ada anticipate lah ataupun dapat menjaga apa yang akan berlaku. Ini mengelakkan lah. Bukan hanya untuk pembesaran fiziologi semata-mata kan, makan apa dan sebagainya, apa nutrien sebagainya, dari segi psikologi juga ibu bapa sewajarnya bersedia dan amat penting. Doktor, terima kasih banyak-banyak sudah berkongsi dengan kami. Ini topik ni sebenarnya 1 jam untuk kita dapatkan perincian yang sebaiknya. Tapi macam biasalah kita jemput pada masa akan datang insya-Allah. Ya, Dr. Muhammad Hussein Ahmad Zahari, pakar perunding psikiatri Universiti Melaya. Mereka ni kadang-kadang ibu bapa tu guraunya kasar, kau tu anak pungut dan sebagainya kan. Itu mereka tak sedar memberikan kesan kepada anak yang masih lagi sedang belajar tentang kasih sayang dan sebagainya. Terima kasih doktor. Ya, sama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siaran yang akan datang. Kita nak berehat seketika.